Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada para penonton sekalian. Saya Syafiqah Dan saya Sherin. dan kami adalah penyampai bagi rancangan wanita hari ini. Dalam rancangan ini, seperti biasa, dia akan disusuli dengan pelbagai segmen yang menarik, yang mana pada lazimnya para tetamu yang telah diundang pada hari ini adalah terdiri daripada kaum wanita yang mempunyai kepakaran maupun pengetahuan tentang topik pilihan yang berkait dengan segmen-segmen yang menarik. Maka dengan itu, tanpa membuang masa lagi, kita akan menjemput tetamu kita yang pertama bagi segmen motivasi, iaitu Puan Rina Suraya binti Haji Zali, dan beliau merupakan seorang kaunselor dari Universiti Brunei Darussalam. Pada kali ini, beliau akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai RM1 sehari. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat lagi sejahtera. Sebelum saya ingin berkongsi mengenai perbualan kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Syafiqah dan Puan Sherin serta rancangan wanita hari ini atas jemputan habis kita semua memberi saya peluang mengenai tajuk yang ingin disampaikan. Baiklah, sudah pasti sesetengah orang mahupun semua orang yang mendengar segmen ini tahu atau pernah mendengar dengan pepatah RM1 sehari, di mana ia difahamkan sebagai menabung wang sebanyak RM1 ke dalam bekas atau tabung yang disediakan, dan ianya dilakukan secara konsistensi dan pada jangka masa yang lama. Seperti pepatah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, samalah itu perumpamaan itu dengan perkara ini, di mana ia dilakukan secara konsistensi dan pada jangka masa yang lama. Jadi semakin lama kita menabung, semakin banyaklah jumlah yang dihasilkan. Menabung wang ini, ia merupakan suatu amalan yang baik kerana ia mengajarkan kita sifat berdikari, kerana kita berjimat cermat dan lebih menghargai, kerana kita mengetahui akan kepentingan wang dan di mana ia digunakan dalam seharian hidup kita seperti membeli belah, membeli barang pakaian dan makanan. Terima kasih atas perkongsian tersebut, Puan. Jadi soalan ini ditujukan kepada Puan Rina. Bagaimanakah cara untuk seseorang itu mengekalkan konsistensi dalam menabung wang setiap hari? Okey, bagi mengekalkan konsistensi itu, seseorang itu hendaklah mempunyai motivasi atau matlamat yang tetap. Ini adalah supaya memberi semangat agar seseorang itu terus mengekalkan konsistensi itu dalam menabung wang. Seperti contoh, mempunyai impian untuk mendapatkan rumah pada tahun 2030 dengan jumlah wang yang tertentu. Jadi yang dimaksudkan dengan Puan ialah bagi seseorang individu itu untuk mengamalkan prinsip RM1 sehari ini, jadinya beliau hendaklah ada rasa motivasi serta matlamat yang tetap untuk kekal dengan mengamalkan ataupun mengatur dia punya hal ehwal kewangan. Begitu ya? Ya, betul. Okey. Kami berharap agar para penonton dapat mengambil iktibar dari apa yang disampaikan oleh Puan Rina pada hari ini. Baiklah, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan yang telah pun bersedia pada hari ini untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang tajuk kita RM1 sehari. Terima kasih. Manakala bagi segmen seterusnya pula, para penonton, kita bakal mendengar sebuah ceramah dakwah Islamiah yang mana tetamu jemputan kita pada kali ini merupakan seorang ustazah yang sedang berkerjaya sebagai seorang tenaga pengajar ilmu hadis dari Universiti Islam Sultan Syarif Ali, ya, dan beliau adalah Ustazah Zahira Sakinah binti Muhammad Zain. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustazah hari ini? Alhamdulillah, baik. Jadinya pada pagi ini kita akan mendengar sedikit sebanyak mengenai tajuk Penuntut Ilmu Hingga ke Negara China, dan ia merupakan topik yang memang tidak asing di kalangan kita, terutamanya bagi para kaum Islam. Jadinya ia juga mementingkan tentang kepentingan menuntut ilmu. Jadi Ustazah, silakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana telah memberi peluang untuk saya mengongsikan dakwah yang bertajuk Tuntut Ilmu hingga ke negara China. Sama-sama. Mungkin seperti yang Puan Syafiqah sampaikan, bahawa tajuk yang saya kongsikan hari ini sering didengar ataupun tidak asing lagi bagi kita. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan tuntut ilmu hingga ke negara China? Ia adalah bermaksud kita hendaklah menuntut dan mencari ilmu di manapun ilmu itu berada. Dan mengapakah kita perlu menuntut ilmu? Ada dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW telah bersabda, menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap Muslim. Kita juga mengetahui banyak kepentingan dan manfaat yang dapat kita perolehi dari menuntut ilmu dalam kehidupan kita. Di antaranya kita akan dihormati dan disanjung oleh masyarakat, berjaya dunia dan akhirat, dapat beribadat dengan betul dan sempurna. Kita dapat mengikuti perkembangan ilmu terkini dan juga dapat mendekatkan diri kita lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang itu berilmu, mereka tidak akan sama dengan orang yang jahil. Sama ada baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Dan orang yang berilmu juga selalu berada di hadapan, memimpin dan membimbing orang yang tidak berilmu ataupun kurang ilmunya. Ya. Jadi memang ternyata dari apa yang dihuraikan oleh Ustazah Zahira ini bahawa terdapat banyak faedah dan itulah merupakan antara sebab utama mengapa menuntut ilmu ini dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Jadinya, apakah kesimpulan yang boleh Ustazah sampaikan dari huraian ini? Bagi kesimpulan dari tajuk yang saya bawakan pada hari ini, setiap Muslim wajib menguasai dan mempelajari ilmu dengan selengkapnya supaya dapat menjadi penyumbang yang bermakna kepada kesejahteraan hidup masyarakat, keluarga dan negara. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Maka dengan ini berakhirlah segmen kita yang kedua dan sekarang para penonton kita akan berehat sebentar untuk memberi laluan pada pemberita kita Nur Ifatul untuk menyampaikan berita tentang hal ehwal semasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Ifatul dalam segmen Berita Wanita hari ini. Sekurang-kurangnya 80 buah negara melaporkan kes jangkitan coronavirus dan lebih daripada 92,000 kes disahkan di seluruh dunia. Manakala lebih 3,200 orang telah meninggal dunia akibat virus corona tersebut. Selepas timbalan Menteri Kesihatan, seorang lagi pegawai kanan kerajaan disahkan positif COVID-19. Timbalan Presiden Iran Masumeh Ebtekar menjadi antara sekurang-kurangnya 7 pegawai kerajaan yang disahkan positif virus membawa maut tersebut. Iran kini mencatatkan lebih 26 kematian akibat penularan wabak tersebut. Korea Selatan melaporkan kes pertama jangkitan semula coronavirus di mana seorang wanita berusia 73 tahun didapati positif COVID-19 untuk kali kedua selepas pemulihan dan pembebasannya dari Pusat Pengasingan Khas Korea Selatan minggu lalu. Manakala di Korea Utara pula, seorang pegawai perdagangan yang diduga terjangkit coronavirus tersebut ditembak mati atas arahan Presiden Korea Utara Kim Jong-un akibat pergi ke tandas umum terlebih dahulu sebelum menjalani proses pengasingan setelah pulangnya dari Tiongkok. Kim Jong-un juga memberi perintah pengawasan ketat pada tempat pengasingan tersebut untuk mencegah penularan lebih lanjut wabak tersebut. Indonesia telah mengesahkan dua kes pertama COVID-19 di negara tersebut setelah mendapati 2 wanita berjumpa dengan seorang lelaki Jepun yang telah dijangkiti virus tersebut beberapa hari yang lalu. Menteri Kesihatan Indonesia, Agus Terawan Putranto berkata, 2 wanita tersebut telah didapati positif SARS-CoV-12 dan kini ditempatkan dalam Pusat Pengasingan Khas Indonesia.
Sekian saja segmen berita untuk hari ini. Saya Ifatul Osman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih Nur Ifatul bagi berita yang telah disampaikan tadi, dan sekarang kita teruskan dengan segmen seterusnya iaitu mengenai keusahawanan, dan kita pun sudah berada di pertengahan rancangan kita ya Shirin. Ya, betul tu Syafika. Dan setakat ini kita sudah pun mengadakan pertemuan bersama dua para tetamu undangan kita. Jadi oleh itu kita teruskan lagi dengan segmen seterusnya. Dan ini semestinya mengenai sesuatu yang menarik perhatian para penonton sekalian. Terutamanya di kalangan mereka yang sangat berminat untuk berdagang secara talian atau erti kata lain online business, yang mana ini bukanlah suatu taktik perniagaan yang asing bagi negara kita, tapi ia juga merupakan satu inovasi yang bagus untuk memajukan ekonomi negara. Ya, betul Shirin. Dan juga dengan meningkatnya penggunaan media sosial terutamanya di kalangan rakyat Brunei, semestinya para penonton pun mahu mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai skop potensi perniagaan secara talian di Brunei Darussalam. Jadi, bagaimanakah sebenarnya skop potensi perniagaan ini, Shirin? Jadi untuk menjawab soalan itu, bersama kami ialah panel jemputan kita pada hari ini, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Perekonomian di Brunei Enterprise, iaitu Yang Mulia Puan Nurhalina binti Haji Saleh. Beliaulah yang bertanggungjawab memastikan keberkesanan perniagaan di negara ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Puan? Alhamdulillah. Jadinya kami akan membuat pertanyaan mengenai topik tersebut, iaitu mengenai skop potensi perniagaan secara talian ataupun yang lebih dikenali sebagai online business di Brunei Darussalam. Jadinya soalan pertama kami ialah, apakah sebenarnya perniagaan secara talian ini? Terima kasih kepada pihak TV kerana sudi menjemput saya dalam berbicara wanita hari ini. Seperti yang kita sedia maklum bahawa perniagaan atas talian ataupun yang sering kali disebut sebagai online business sedang mengalami fenomena yang sangat pesat, ibarat cendawan yang baru tumbuh. So, pada itu, pelbagai laman sesawang termasuk aplikasi WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dijadikan dan dimanfaatkan sebagai satu platform untuk memudahkan lagi perniagaan dalam atas talian, kerana ia mempunyai banyak kebaikan, iaitu antaranya menjimatkan masa dan kos, dan juga selain itu juga ada mempunyai keburukan seperti antaranya dari segi kualiti dan juga keaslian barang. Bagi perniagaan atas talian, kedua-dua pihak tidak perlu bersemuka menjalankan urus niaga. Bermaksud tiada kekangan jika hendak membeli barang dari dalam negeri ataupun dari luar negara. Contohnya seperti rakyat Malaysia yang ingin membeli barang buatan Brunei, tidaklah perlu mereka datang ke Brunei semata-mata untuk mendapatkan satu barang. Mereka hanya boleh menempah daripada platform perniagaan online dan tidak perlulah bersemuka dengan orang di Brunei untuk membeli barang tersebut. Jadinya apakah sebenarnya selain itulah, apakah kebaikan perniagaan atas talian ini? Dengan peningkatan kos hidup pada hari ini, semakin ramai yang menjalankan perniagaan atas talian untuk meningkatkan lagi dan menjana pendapatan kedua, tanpa perlu modal yang besar atau kemahiran canggih mengendalikan komputer. Siapa sahaja boleh memulakan perniagaan dengan risiko penggunaan risiko kerugian sifar ataupun minimum. Bahkan ada yang pada mulanya menjalankan perniagaan ini sebagai sampingan, tetapi akhirnya ianya sebagai sumber pendapatan yang utama dengan ramai meninggalkan pekerjaan makan gaji mereka. Ternyata begitu ya. Jadinya memandangkan Puan ni bekerja sebagai pengarah di Darussalam Enterprise. Jadinya bagaimanakah Darussalam Enterprise ini mendorong para peniaga untuk lebih bersemangat ataupun lebih giat untuk berniaga dengan cara begini? Pihak Darussalam Enterprise ada mengadakan seminar selama sehari untuk iaitu untuk mereka yang berminat
dan memberi bimbingan kepada mereka untuk cara memulakan perniagaan atas talian untuk mempelajari asas menggunakan platform hinggalah cara membesarkan perniagaan menggunakan ruang internet yang berbayar. Jadinya Puan, apakah dia skop potensi perniagaan atas talian di Brunei? Sebagai usaha untuk menyumbangkan kepada wawasan 2035, perniagaan atas talian di Brunei mempunyai skop potensi iaitu kemampuan sebagai enjin pemacu peningkatan ekonomi. Ianya menjadikan Brunei sebagai pasaran e-dagang yang cergas dan menguntungkan dan dapat memperluaskan lagi ekonomi negara ke peringkat antarabangsa dan global. Dengan peranan Darussalam Enterprise sebagai platform perdagangan atas talian, turut mendukung hasrat negara ke arah peringkat meningkatkan perniagaan dan kualiti paras hidup di negara Brunei Darussalam akan tercapai. Jadi apakah kesimpulan yang boleh Puan sampaikan tentang skop potensi perniagaan atas talian ini di negara kita? Kesimpulannya, perniagaan atas talian penting untuk meningkatkan kualiti paras hidup di sebuah negara. Bahkan dapat menaikkan ekonomi negara dengan mempelbagaikan lagi usahawan perniagaan. Dengan menggalakkan rakyat Brunei untuk menyertai perniagaan dapatlah menyokong hasrat ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menggalakkan rakyatnya mencapai wawasan 2035 kerana ianya adalah salah satu pemangkin ekonomi negara. Jadi ada apa-apa yang Puan ingin tambahkan lagi dari huraian Puan? Itu saja yang ingin saya sampaikan. Okey. Terima kasih Puan bagi kehadiran Puan pada rancangan ini. Jadi kita sudah selesai dengan segmen yang sebelumnya iaitu tentang keusahawanan, dan sekarang kita akan lanjutkan lagi dengan segmen yang seterusnya iaitu tentang kesihatan. Tanpa membuang masa lagi, kita akan meneruskan dengan segmen seterusnya iaitu mengenai kesihatan. Dan ini semestinya mengenai suatu topik yang tidak jarang didengar di kalangan kita, terutamanya di antara para ibu bapa yang merisaukan tentang anak-anak mereka yang masih kecil lagi, iaitu mengenai eczema. Dan mari kita menjemput seorang doktor dari unit pakar dari Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha, iaitu Dr. Nur Nasnina binti Mahmud Adnan. Assalamualaikum Puan. Okey, jadinya bolehkah doktor menjelaskan lebih lanjut mengenai eczema ini? Baiklah, seperti yang diketahui, eczema ialah keadaan di mana berlakunya hypersensitivity kulit atau dikenali dengan reaksi alergi yang mana menghasilkan kulit kemerahan, lepuh, meradang atau bernanah. Masalah ini juga bukan hanya terjadi di kalangan kanak-kanak, ia juga terjadi kepada orang dewasa. Kalau begitu, bagaimana seseorang itu dapat menghidap masalah tindak balas hypersensitivity ini, doktor? Penghidap eczema selalunya mengalami penyakit ini sejak dari bayi lagi, yang mana seringkali berlaku disebabkan oleh genetik atau keturunan, dan ia bermaksud ia akan kekal memberi impak kepada individu tersebut dalam waktu jangka yang panjang, dan ia akan muncul secara berkala. Lalu apakah rawatan alternatif untuk yang menghidap eczema ini, doktor? Rawatan eczema sebenarnya hanya dapat dikawal dan dirawat ke arah mencegah kekerapan keradangan untuk meningkatkan waktu kulit bebas eczema. Di antaranya ialah dengan menggunakan pelembab. Steroid juga boleh digunakan jika pelembab tidak berkesan, dan menggunakan antihistamin pada waktu malam ketika kegatalan biasanya memuncak. Dan untuk mencegah jangkitan berulang, kita boleh gunakan antibiotik, dan kita hendaklah menjaga permakanan kita dan juga menjaga kebersihan diri. Jadi bagaimanakah kita boleh membuat pencegahan yang berkesan, doktor? Untuk mencegahnya, sebaik mungkin mana-mana penghidap eczema hendaklah mengelakkan segala faktor pencetus atau penerang eczema. Di antaranya ialah mengelakkan memakai pakaian berbulu atau fabrik sintetik kerana ia boleh menggatalkan kulit.
Dan kita juga apabila kita memandikan diri, hendaklah menggunakan air suam atau kita mesti keringkan kulit dengan sendirinya atau kita boleh mengelap dengan kain yang lembut. Dan selain itu, kita hendaklah memastikan kuku dipotong pendek agar tidak mudah terluka ketika kita memegang atau menggaru kulit badan. Jadi nampaknya terdapat banyak cara untuk merawat serta mencegah masalah eczema ini ya. Ya. Jadinya ada kata-kata terakhir yang ingin Dr. sampaikan kepada rancangan kami. Baiklah, seperti yang saya terangkan tadi, masalah eczema boleh berlaku kepada kalangan kanak-kanak maupun dewasa. Dan di sini saya juga menekankan bahawa eczema bukan berpunca daripada alahan kepada makanan, kerana saya percaya setiap individu itu berbeza dan tidak semua penghidap eczema itu harus berpantang makanan tertentu. Dan kita harus tahu penyakit eczema ini bukan penyakit yang berjangkit kepada orang lain dan sebenarnya tiada ubat penyembuh. Tetapi hanya dapat dikawal dan dirawat dengan ubat-ubat khusus jika bertambah teruk. Oleh itu, mencegah lebih baik daripada mengubati. Itu saja dari saya. Okay. Terima kasih Dr. Sama-sama. atas kehadiran Dr. kepada rancangan kami pada pagi ini. Jadi ini menandakan berakhirnya bagi segmen kita, iaitu segmen kesihatan yang sudah pun Dr. bincangkan tadi mengenai eczema dari segi cara mencegah serta cara merawatnya. Dengan berakhirnya segmen kesihatan, sekarang kita sudah berada di hampir penghujung rancangan kita pada pagi ini dan kita akan lanjutkan ke segmen yang seterusnya iaitu segmen tampil sihat. Minggu ini segmen kita akan dihadiri oleh seorang wakil dari Pusat Promosi Kesihatan Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Brunei. Bersama kita di sini ialah Puan Syazwana binti Muhammad Siddiq, ada pakar nutrisi pemakanan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa kabar Puan? Alhamdulillah. Sihat. Jadinya apa dia yang Puan bawakan bagi segmen kita pada pagi ini? Baiklah, hari ini saya akan berkongsi satu resepi menu sihat iaitu salad pasta tuna dan sayuran dengan menggunakan konsep yang kami bawakan di sini ialah pinggan sihat kita. Apa dia pinggan sihat kita itu Puan? Okey, pinggan sihat kita di sini seperti yang kita lihat dalam gambar ini ialah satu inisiatif dari unit kami untuk memudahkan orang ramai yang masih tidak memahami corak agihan sumber khasiat makanan di dalam hidangan mereka untuk mencapai pemakanan yang seimbang dan sihat. Justru itu kami perkenalkan kepada penonton semua pinggan sihat kita di mana ia membawa konsep suku separuh seperti yang kita lihat dalam gambar ini. Di sini ia menyarankan suku bahagian pinggan kita diisi dengan sumber bijirin iaitu seperti nasi, roti, mie atau pasta. Suku bahagian pinggan lagi diisi dengan sumber protein iaitu dari ikan, ayam, daging atau kekacang dan separuh bahagian pinggan lagi diisi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okay. Sekarang tanpa membuang masa lagi, saya akan memulakan demonstrasi resipi menu kita dengan menggunakan konsep ini. Okay. Seperti yang anda semua nampak, di sini saya ada menyediakan suku dengan ukuran suku pinggan. Di sini saya menyediakan sumber bijirin kita iaitu pasta yang sudah sedia direbus. Suku bahagian lagi untuk sumber protein kita iaitu cebisan isi tuna dan separuh bahagian pinggan kita diisi dengan sayur salad bersama brokoli, lobak merah, cendawan, kacang hijau dan jagung yang sudah sedia direbus. Kemudian dan terakhir sekali ialah dressing untuk salad kita iaitu perisa bijan panggang. Okay. Sekarang kita masukkan bahan semua ini ke dalam satu mangkuk dan kemudian kita curahkan saja dressing kita tadi ke dalam bahan kita dan kemudian gaul sehingga sebati.
macam tu saja. Okey, dah siap. Puan boleh merasa lah. Okey, boleh juga. Jadi dari mana Puan beli sos itu? Sos dressing ini kita boleh dapatkan di mana-mana pasaran, contoh Waho, SKH, pasaran besar yang ada di Brunei. Okey. Kami rasa sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman. Sungguh sedap. Apa lagi? Jadi apa Puan ada kata-kata terakhir yang ingin Puan sampaikan? Saya rasa hidangan ini sangat ringkas dan mudah untuk disediakan. Jadi saya sarankan untuk semua penonton mencuba hidangan ini di rumah nanti. Dan jangan lupa untuk mempraktikkan konsep pinggan sihat kita di setiap hidangan seharian anda dengan sifir suku separuh. Saya rasa itu sahaja dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk penonton semua. Okey, jadi itu melambangkan penghujung rancangan kita pada pagi ini bagi wanita hari ini, dan kami ingin mengucapkan terima kasih bagi Puan Syazwana bagi demonstrasi menu yang sedap ini. Jadi terima kasih juga bagi para penonton yang sudi bersama kita sepanjang rancangan ini, dan juga bagi para tetamu undangan kami sepanjang rancangan ini. Jadi maka berakhirlah rancangan kita, dan saya Syafiqah Dan saya Sherin. dan Assalamualaikum, salam hormat.